Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan apa yang disuruhkan oleh Allah dan kita jauhkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhimpun ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin, yang mana orang yang bertakwa adalah syurga balas saja. Sidang Jumat yang berbahagia sekalian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara biasa bagi kita. Setiap orang mukmin mereka mesti menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tak dapat lari daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud ahasiban nas, manusia itu sebenarnya mereka menyangka ayyutraku, sesungguhnya bahawa mereka akan dibiarkan dengan begitu sahaja, ayyaqulu amanna, dengan hanya mereka berkata kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Jadi ayat ini jelas kepada kita bahawasanya kita orang Islam merupakan perkara biasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, bila kita masuk dalam Islam, maka Allah akan uji kita. Allah nak test kita. Allah nak cuba tengok setara manakah iman kita. Jadi perkara ujian ini merupakan perkara biasa bagi orang Islam, yang mana Allah inginkan mereka menjadi manusia yang lebih baik dari segi imannya. Ulama telah membahagikan ujian ini kepada 4 bahagian. Yang pertama, ulama mengatakan di antara ujian yang pertama yang kita akan lalui ialah ujian berbentuk ibadat. Yang mana kita kena ingat manusia ini dia perlu beribadat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai nak menyembah Allah sebagai Tuhan dia. Ibadat ini tak kiralah ibadat berbentuk fardu ataupun wajib, seperti solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kita pergi haji di Mekah, kita bersedekah, kita berzakat dan sebagainya. Ataupun ibadat berbentuk sunat, seperti kita baca Quran, kita bersedekah, kita solat sunat. Ataupun ibadat umum, kita bekerja mencari nafkah untuk anak bini kita. Ini merupakan ibadat yang mana merupakan ujian bagi kita. Kita tak dapat lari daripada mengerjakan ibadat, dan Allah sebut sendiri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat padaku. Jadi ibadat ni benda hak kita kena buat. Nak tak nak kena buat, terutamanya ibadat hak wajib.
Bila masuk waktu 5 kali sekali kita kena sembahyang. Bila masuk bulan Ramadan kita kena puasa. Bila musim haji, bagi yang bermampu dia kena pergi mengerjakan haji sekali seumur hidup. Ini merupakan tanggungjawab kita. Dan ia juga merupakan ujian untuk Allah kepada kita. Contoh kita ambil solat 5 waktu sehari semalam. Berapa ramai puak-puak kita haluh, gagal, reboh dengan semaya sahaja. Allah uji dengan semaya kita reboh lah. Tak rok nak semaya. Kita boleh buat hak lain. Kita boleh hakak batu berat-berat. Kita boleh hakak kayu berat-berat. Tapi kita tak boleh hakak kain selimut nak mari solat subuh di masjid. Kita haluh. Allah bagi ujian sedap tidur waktu subuh sahaja. Kita haluh. Berapa ramai orang Islam tak semaya subuh. Inilah dia panggil contoh kita nak ambil secara mudah. Dari segi solat merupakan ujian. Berapa ramai budak-budak kita tak semaya asar, tak semaya maghrib, tak ada asar pergi main bola dah. Orang begorek tak berhenti lagi. Berapa ramai orang Islam tak semaya zuhur, duk sibuk dengan kerja cari makan, tak tahu halal haram, siapa tinggal waktu semaya. Berapa ramai orang Islam tak semaya Isyak. Dia galik tengok taratak, galik tengok TV, galik tengok lakon dan sebagainya. Ini contoh yang paling mudah kita nak cek Allah uji dengan ibadat sahaja, kita telah reboh, terutamanya solat. Apatah lagi dengan puasa bulan Ramadan. Ada di kalangan kita tak puasa. Zakat, ramai kita tak keluar zakat. Haji, ramai tak pergi buat haji walaupun ada kemampuan yang. Ini dia panggil ujian yang pertama yang kita mesti lalui, iaitu ujian berbentuk ibadat. Dan contoh kita boleh ambil, Allah telah uji kepada seorang Nabi, iaitu ujian berbentuk ibadat, iaitu Allah telah uji kepada Nabi kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Allah nak test, Allah nak uji iman dia. Allah uji dengan ujian berbentuk ibadat. Ibadat paling berat iaitu ibadat suruh sembelih anak. Tak ada Nabi yang Allah uji suruh sembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim Allah uji supaya dia sembelih anak. Dia mimpi 3 malam turut-turut bahawasanya Allah suruh sembelih anak dia Nabi Ismail, yang mana anak sangat comel, umur baru belasan tahun baru. Dan dia tinggal lama anak dia. Bila dia jumpa anak dia, tiba-tiba Allah mimpi suruh sembelih. 3 malam turut-turut Allah mimpikan dia suruh sembelih. Maka dia yakin dah ini merupakan mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada iblis ataupun syaitan. Maka dia pun tanyalah anak dia, lagu mana ni wahai Ismail? Sungguhnya aku tengok dalam mimpi aku fil manam an azbahuka, aku sembelihmu. Maka Ismail jawab, wahai ayahku ya abati, if'al ma tu'mar, buatlah gapo yang Allah suruh. Dia tak sampai hati nak sembelih anak dia, tapi dengan sebab ujian daripada Allah berbentuk ibadat, dia tarik anak dia pergi sembelih. Bila-bila sembelih tu mengalir air mata. Bila-bila takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi risau bila-bila air mata mengalir bila-bila. Tak sampai hati nak sembelih anak hak saya, tapi dengan sebab ujian ibadat pada Allah, dia sembelih juga. Sembelih tak luk, maka dia balik pisah pula, suruh sembelih kok kiri pula, tak luk juga. Maka turunlah malaikat Jibril, bawa turun seekor kibas, mengatakan bahawasanya wahai Ibrahim, kamu telah lulus ujian daripada Allah. Sebenarnya Allah nak uji kamu sahaja. Kuat dak imanmu ni, lalu Allah suruh mu sembelih anak. Tapi mu walaupun Allah suruh sembelih anak sekalipun mu sembelih juga. Jadi Allah hantarlah seekor kibas, suruh sembelih kibas sebagai ganti kepada Nabi Ismail tadi. Begitulah sunnah yang kita akan buat pada hari raya Aidil Adha nanti, iaitu sembelih korban. Inilah dipanggil ujian paling besar yang Allah uji Nabi Ibrahim, iaitu sembelih anak dia, yang mana merupakan ujian berbentuk ibadat. Yang kedua, ulama mengatakan di antara ujian yang kita harus halangi, kita harus atasi, ialah ujian berbentuk maksiat.
Ada juga jenis ujian berbentuk maksiat. Yang mana kita kena tengok bahawasanya maksiat dan juga perkara-perkara yang Allah larang ini merupakan benda kita kena tinggal. Bila sebut maksiat, kita kena tinggal. Tak ada maksiat ni benda baik. Bila sebut maksiat, benda hak Tuhan marah. Perkara maksiat, perkara hak Tuhan marah. Perkara hak Allah larang. Judinya, minum araknya, zinanya, makan duit haramnya. Tak kira lah, itu semua dipanggil perkara maksiat yang mana bila kita buat, Allah akan murka dan Allah akan ganda dengan dosa. Jadi ujian bagi kita juga. Sekarang ni banyak perkara maksiat sekali pinggir. Kita tubik di rumah banyak benda-benda maksiat, maka ujian kita kena tinggal, kena lawan perkara-perkara maksiat. Kalau kita tak boleh lawan, kita akan hanyut. Sebab syaitan dan juga nafsu dia sentiasa mengajak kita supaya buat benda-benda maksiat. Syaitan tak suruh kita buat benda baik. Nafsu tak galak kita buat benda baik, dia akan suruh kita buat benda jahat. Jadi itulah ujian yang kedua yang kita harus atasi dan kita patut hadapi dengan kesabaran kita, tinggal benda maksiat. Benda maksiat ada depan, kita kena tinggal. Bila Allah kata haram, kita kena tinggal. Walaupun orang kata benda ni comel, benda ni halal, tapi Allah kata haram, jangan kita sentuh sama sekali. Sebab benda ni ujian sangat besar bagi kita, iaitu ujian yang meninggalkan maksiat. Contoh kita boleh ambil daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dia di antara nabi yang tubuh dia comel, muka dia, rupa dia panggil muka yang sangat comel lah berbanding dengan nabi-nabi lain. Sehingga ramai di antara orang-orang di istana, orang Tino di istana Raja Mesir pada masa tu pakak duk gila ke Nabi Yusuf belakang. Sehinggalah bini pembesar Mesir masa tu pun duk gila ke Nabi Yusuf juga. Siti Zulaikha tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Sehinggalah satu masa tak ada siapa dia ajak Nabi Yusuf, dia masuk dalam bilik, dia kunci pintu semua. Dia tarik Nabi Yusuf masuk dalam bilik, dia tutup pintu dan dia kunci semua pintu. Dia ajak Nabi Yusuf supaya buat perkara maksiat. Dengan sebab dia gila sangat Nabi Yusuf ni, janguk sangat. Dia suruh Nabi Yusuf buat perkara maksiat dengan dia. Nabi Yusuf tak sih, lari. Siapa dia hembak, dia kejar Nabi Yusuf, dia tarik baju soyak alik belakang. Nabi Yusuf ingat, ini akhafullah, aku takut pada Allah. Walaupun ujian sebesar tu, ujian berbentuk maksiat, Nabi Yusuf masih lagi ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan perkara-perkara maksiat tadi. Inilah contoh kita kena ambil bahawasanya perkara maksiat ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita boleh tinggal. Janganlah kita buat sesuatu perkara maksiat. Tak kira lah, tak berkaitan dengan halal haram, kita kena tinggal. Duit tu halal, jangan. Duit tu haram, jangan sentuh langsung. Tak. Kalau benda-benda tu Allah marah, janganlah kita dekat. Ini yang kedua disebut oleh para ulama berkaitan dengan ujian, iaitu ujian berbentuk maksiat. Yang ketiga, ulama mengatakan di antara ujian yang kita akan hadapi, yang mana selalu kita dapat, iaitu ujian berbentuk nikmat ataupun ujian berbentuk kesenangan. Kita kena ingat, kadang-kadang kita ni Allah beri rezeki mewah, Allah beri gaji besar, Allah beri rumah kita selesa, Allah beri kereta kita mewah, Allah beri duit kita banyak, kita boleh beli gapo sahaja. Terlintas dalam hati nak beli gapo boleh beli sebab duit kita banyak. Inilah nak ceritanya, harta kita banyak yang mana Allah beri pada kita. Ini kita kena ingat, jangan lupa ini merupakan ujian daripada Allah juga. Kita sibuklah ni, perniagaan kita maju, ataupun pakak kita semakin tinggi, ataupun dari segi kerja kita semakin banyak gaji, maka itu merupakan ujian pada Allah. Kadang-kadang manusia Allah bagi uji sikit saja berbentuk kesenangan, dia lupa dah pada Allah. Allah bagi dia kereta besar sikit, tak semaya ber. Allah bagi dia ada gaji sikit dah, sombong dah. Allah bagi ke dia
Anak beranak dia dak hebat-hebat belaka. Anak-anak dia kerja sedap-sedap belaka, dia takabur. Inilah nak ceritanya bahawasanya ujian ini pun ramai manusia rebah. Manusia rebah dengan sebab Allah bagi kesenangan ke dia. Masa dia sesak dulu rajin mari masjid. Motor buruk pun mari, hujan pun mari. Bila Allah bagi senang sikit je, tak mari masjid lah, tak ada, sibuk sangat. Handphone 2-3 tanya. Bisnes tu, bisnes ni, telefon buat tu. Inilah nak ceritanya Allah uji dengan kesenangan. Kadang-kadang manusia tewas, manusia gagal, manusia rebah, manusia tak kuat nak buat ibadat pada Allah. Dan ada setengah manusia sampai tak keluar zakat. Allah bagi harta mewah ke dia jadi kedekut pula, kupik nak keluar zakat. Ini merupakan satu ujian yang boleh merosakkan manusia kalau manusia tak pandai nak guna kesenangan yang Allah beri pada dia. Contoh kita boleh ambil, kita tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman di antara Nabi yang kaya. Nabi lagi, kaya lagi, sultan lagi, raja lagi. Nabi Sulaiman ni raja pula, bukan setakat raja kepada manusia, raja kepada binatang pula. Nabi Sulaiman, hatta binatang kecek dia boleh faham. Allah bagi di Nabi Sulaiman. Satu surah dalam Quran, surah An-Naml, surah semut. Surah semut ada dalam Quran yang mana Allah cerita berkaitan dengan semut tu lari. Tentera Nabi Sulaiman lalu dan Nabi Sulaiman dengar semut kecek dia senyum. Nak cerita Nabi Sulaiman ini merupakan seorang Nabi yang hebat, yang Allah beri kepada dia, tak kira lah dari segi harta, dari segi pangkat, dari segi segala-galanya Allah beri lebih pada dia. Tetapi walaupun Allah bagi harta yang banyak, Allah bagi pangkat yang tinggi, Nabi Sulaiman tak pernah lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh ambil contoh Nabi Sulaiman. Walaupun Allah bagi kita di kemewahan, manusia ni bermacam-macam. Kadang-kadang dia nego untung, kadang-kadang pakak tinggi, maka jangan lupalah pada Allah. Jangan kita sombong, takabur ataupun kita besar diri. Ingat hak tu semua Allah beri kita sebagai ujian. Kalau kita syukur banyak-banyak, insya-Allah Allah tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah lebih banyak lagi tambah pada kamu. Itu yang ketiga. Dan yang akhir sekali disebut oleh para ulama, di antara ujian yang kita akan hadapi yang keempat ialah ujian berbentuk musibah. Ujian inilah yang sangat teruk sikit kita nak hadapi. Ujian berbentuk musibah. Ujian berbentuk perkara yang menyebabkan kita ini dalam kesempitan. Kita dhaif, kita sakit. Kadang-kadang kita ni miskin, tak rok nak sara anak bini, anak susah nak makan, tak ada duit, bini nak nanak beras tak ada. Kadang-kadang berbentuk serabut. Allah serabutnya aku, serabut dengan anak, serabut dengan bini, serabut dengan natu. Ini merupakan ujian juga. Allah nak uji kita. Dulu kita senang, lah ni serabut. Ataupun dulu kita harta ada, lah ni habis kering. Itu merupakan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, yang mana masa inilah syaitan akan masuk selalu. Bila kita miskin, bila kita susah, bila kita serabut, syaitan dia masuk dalam. Mu serabut lah ni tak nak mayat dah, buat apa mayat? Setan. Cakap mayat mu susah, duit pun tak ada, nak pergi sejik. Inilah syaitan. Syaitan dia masuk selalu bila manusia susah, bila manusia miskin, bila manusia serabut, supaya manusia boleh rosak akidah dia, boleh tinggal Islam, masuk kepada agama lain. Sebab telah tengok di Malaysia lah ni ramai orang murtad, tinggal Islam masuk Kristian. Sebab apa? Sebab susah. Orang-orang asli duduk di bukit, Kristian berlaku lah. Sebab Kristian dia masuk lalu, dia beri baju, dia beri beras, dia beri gotu, beri ni. Maka ramai orang asli di Malaysia lah ni masuk Kristian. Begitulah negara-negara hak susah. Negara Bangladesh, negara hak susah. Bila dia susah, maka Kristian masuk dekat. Dia beri benda-benda berkaitan dengan harta benda, menyebabkan mereka tinggal Islam, masuk agama Kristian. Nak cerita betapa hebatnya syaitan ini, dia akan cari manusia hak susah. Kalau kita tak kuat iman, kita tak dapat menghadapi segala ujian, kita akan rebah. Kita akan rebah. Oleh itu kita kena ingat,
Dan bila Allah uji kita dengan susah, kita dengan miskin, kita dengan serabut, kita kena ingat ini ujian pada Allah. Kita kena sabar, kita kena menghadapi sabar, kita kena menghadapi segala ujian dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita akan dapat Allah ganti dengan lebih baik lagi. Contoh kita ambil Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji dia dengan musibah. Musibah ke apa? Musibah penyakit. Penyakit kulit yang sangat hebat. Sakit kulit sangat hebat. Bini duk cara dia. Siapa setan ni digoda bini dia, mung duk cara lagi kau lelaki mu sakit gini mu. Gi kok Nabi Ayub pula. Nabi Ayub tengok Tuhan tak saya kamu tengok ni. Wi sakit gini mu. Tapi Nabi Ayub walaupun dia sakit hebat gitu mu pun dia tetap menjaga hati dia supaya tidak dinodai oleh syaitan. Siapa dia hembak syaitan. Dia ambil kayu dia hembak syaitan. Tak sewi rosak akidah dia, tak sewi dia fikir kot lain. Dan walaupun Allah uji dengan musibah yang sakit begitu dahsyat sekali. Itulah di antara disebut oleh para ulama secara ringkas berkaitan dengan jenis-jenis ujian yang mana kita cubalah ambil manfaat. Yang pertama tadi ujian berbentuk ibadat. Kita buatlah ibadat walaupun kita susah, walaupun kita sakit sebagainya. Yang kedua ujian berbentuk maksiat. Janganlah kita sekali-kali buat maksiat. Dan yang ketiga, ujian berbentuk kesenangan, nikmat. Kena ingat, kena sedar. Allah beri nikmat kita sebenarnya itu ujian. Kalau kita sombong, kalau kita angkuh, takabur, Allah tarik bila-bila masa saja. Dan yang keempat, kita kena ingat, Allah uji kita berbentuk musibah. Kadang-kadang gaji tak ada. Lah ni tersebar tak ada dah gaji kita pun murah. Kita pun fikir, Allah, aku tak ada pitih. Lalu ni getah murah, kita pun mikir Allahu Akbar, susahnya aku. Ingat itu ujian belaka. Kita balik pada Allah. Allah nak beri lebih lagi insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita dengar sedikit sebanyak tadi daripada para ulama berkaitan dengan jenis-jenis ujian, kita dapatlah mengatasi dengan sebaik mungkin dan cubalah kita sentiasa ingat pada Allah dengan sebaik mungkin insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati barziqil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisalil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.